الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.
القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع، يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع، يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع، يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع، يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي
شفيع صلى الله عليك. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Shadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah, yang pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syukurnya? Syukur kita bangun pagi tadi dapat melihat wajah isteri yang tersayang. Suka kita bangun pagi tadi dapat melihat wajah suami yang kita cinta. Dapat melihat anak-anak kita, alhamdulillah, dapat melihat sebentar lagi terbitnya matahari. Malam ini kalau panjang umur dapat melihat terbitnya bulan pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan dapat melihat suasana di sekitar keliling kita, alhamdulillah. Sebentar nanti tuan-tuan dan puan, kita akan menikmati sarapan pagi, tuan-tuan. Lidah boleh dapat merasakan, hidung boleh dapat mencium bau, tuan-tuan dan puan, telinga boleh mendengar, mata boleh memandang. Tuan-tuan dan puan, inilah nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu nikmat yang paling besar, tuan-tuan, yang kadang-kadang kalau tidak diingatkan, saya yang lupa, tuan-tuan. Nikmat apa, tuan-tuan? Nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat Islam dan nikmat iman. Inilah yang Allah bagikan kepada kita. Allah tidak bagikan kepada umat-umat sebelumnya macam Islam yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak bagikan kepada kita macam kehebatan iman para sahabat dan tabi'in. Bagaimana mereka menggunakan kekuatan keimanan mereka untuk memajukan diri mereka, memajukan keluarga mereka, memajukan jiran tetangga mereka, memajukan masyarakat mereka, dan akhirnya memajukan umat Muhammad SAW. Inilah umat pilihan. Inilah umat pilihan. Ummatan wasata, ummatan khairu ummah. Inilah umat pilihan. Tuan-tuan adalah umat pilihan, saya adalah umat pilihan. Tuan-tuan adalah suami pilihan, puan-puan adalah isteri pilihan, anak-anak kita adalah anak-anak pilihan. Atas pilihan Allah Subhanahu wa taala ni jangan sia-siakan, tuan-tuan. Jangan sia-siakan. Allah pilih kita for some reasons. Allah pilih tuan-tuan for good reasons. Allah pilih kita menjadi insan, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, berjumpa dengan Sayyidina Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan nampak dalam borak-borak itu diceritakan, wahai Musa, kau ditakdirkan diturunkan semula ke bumi ini untuk memimpin kaum kau yang telah kau pimpin dengan Firaunnya itu. Apa kau minta kepada Allah? Apa Musa kata, aku kalau turun semula ke dunia ni, aku dah tak nak dah pimpin umat aku, dah tak nak dah. Cukuplah. Aku tak nak berdepan lagi manusia macam Firaun tu. Cukuplah. Hanya aku nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan aku? Aku nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba bayangkan, tuan-tuan. Nabi dah tentu tempatnya di syurga Firdaus. Nabi yang tentang tempatnya yang paling tinggi di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pun ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sudah jadi umat Muhammad. Saya menjadi umat Muhammad. Anak kita umat Muhammad. Tuan-tuan, ada tak kita merasakan kespesialan kita? Adakah kita merasakan kehebatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita merasakan keagungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak merasakan, tuan-tuan dan saya merasakan macam orang biasa saja, manusia biasa saja, dilahirkan, tuan-tuan, kita membesar, kita jadi remaja, kita jadi dewasa, tua dan mati selepas itu. Adakah kerana itu kita dilahirkan? Tuan-tuan, dilahirkan tidak lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia
melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilahirkan untuk menyembah Allah. Kaki saudara untuk menyembah Allah, tangan saudara untuk menyembah Allah, mata saudara untuk menyembah Allah, telinga saudara untuk menyembah Allah, harta saudara untuk menyembah Allah, bahkan diri saudara seluruhnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang mati sekalian, saya tak tahu tamu saya dah ada ke belum? Dah ada ke apa ni? Imam Muda Hasan Ali? Belum lagi? Halo, Imam Muda? Sudah ada ya? Ya, ada. Apa ni, Syaurah memang bagi tahu saya tidak ada. Ustazah Syaurah tidak ada. Assalamualaikum. Masya-Allah. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita Ustazah Syaurah tak dapat ada sedikit apa ni kerja-kerja yang nak dibuat yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita kedua. Saya tidak memulakan Ustaz ya. Saya memulakan dengan mengatakan alhamdulillah hari ini 28 hari Muharram bersama dengan tahun 1443 Hijriah, dan saya menyebutkan persoalan mengenai macam mana hebatnya kita ni. Hebatnya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat pilihan, khaira ummah, ummatan wasata, yang Allah berikan pembedanya. Tuan-tuan, saya bawa balik daripada surah namanya surah Al-Furqan. Inilah tuan-tuan, Al-Furqan ini salah satu nama Al-Quran ialah Al-Furqan. Apa dia Al-Furqan? Al-Furqan artinya the criterion yang membedakan antara hak yang batil. Tuan-tuan dan puan, Al-Furqan pembeda di antara hak yang batil. Kalau kita masuk ke surah Al-Furqan, insya-Allah pembeda al-haq yang batil. Tak datang surau itu batil, datang surau itu hak. Duduk di barisan pertama itu hak, tidak duduk langsung itu batil. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Imam Muda ya, insya-Allah kita nak cerita hari ini tentang kesyukuran kita nak meninggalkan Muharram ni. Kita bersyukur sangat dihidupkan dalam bulan Muharram. Hari ini 28 hari bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Yang kita nak cerita tentang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu, aku tambah nikmat-nikmat itu. Tetapi kalau kamu ingkar, kalau kufur kepada nikmat, yang menunggu kamu ialah azab yang sangat pedih. Okey, Imam Muda, sila mukadimahkan sikit tentang kesyukuran kita di pagi yang berbahagia, pagi Ahad bersamaan 28 bulan Muharram ini. Apa yang kita nak perkatakan pada para penonton yang sedang mengikuti kita sekarang ni? Sila Imam Muda. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Yang dihormati ya, yang bahagia Datuk Dr. Hasan Ali, seterusnya kepada Sof Ahli Jawatan Kuasa Yayasan Kebajikan Sabha, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesyukuran kita ya bila mana kita meninggalkan Muharram dan kita akan masuk pada bulan Safar, bulan yang kedua ya. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersama, dan Ustazah Syaurah tak dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Dan insya-Allah saya bersama dengan Datuk lah ya pada pagi ini, insya-Allah kita bincangkan tentang kesyukuran. Jadi yang Datuk pun ada sebut ayat Al-Quran ya, la in syakartum, daripada surah Ibrahim tu. Ustaz silap saya Ibrahim ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Ya. Ya, hari ini dah biasa dengar ayat ni kan. La in syakartum, kalau kamu syukur, aku tambah lagi kata Allah. Kalau kamu kufur, ingatlah azabku amatlah pedih. Jadi bila kita sebut tentang kesyukuran, kesyukuran ini bagaimana yang kita katakan kesyukuran? Saya suka petik kata ulama tasawuf bila membincangkan tentang kesyukuran. Syukur ni dia mesti ada 3 perkara. Yang pertama syukur dengan lisan, yang kedua syukur dengan perbuatan ataupun amalan, yang ketiga syukur dengan hati. Banyak orang dia syukur tapi sekadar syukur di lisan.
Ada orang dia syukur dengan dia buat kenduri kesyukuran. Kenapa buat kenduri ni? Kenduri kesyukuran. Sebab apa? Sebab anak nak nikah, anak dapat periksa bagus, anak menang tandingan dan sebagainya. Jadi adakah itu yang dinamakan kesyukuran? Ya, saya tak kata tidak. Tapi betul lah kesyukuran. Cuma dia tidak sepenuhnya. Kerana kesyukuran itu mesti dengan 3. Yang pertama, syukur dengan lisan itu 33%. Bagaimana syukur dengan lisan? Kita ucapkan Alhamdulillah. Kita banyak puji Allah. Ya, kita banyak sebut perkataan-perkataan yang baik. Alhamdulillah, syukur dan semua. 33%. Tapi tak cukup powerful. Dia perlu disusuli dengan perbuatan. Perbuatan itu 33% lagi. Bagaimana perbuatan? Dengan solatnya, ya, dengan solat sujud syukurnya, dengan buat kenduri kahwin, bukan kenduri kahwin, kenduri kesyukurannya. Kenduri kesyukuran itu 33% tu. Perbuatan. Dengan kita mengeluarkan sedekah, infak lagi, bagi orang lagi, kita meraihkan orang dan sebagainya. Ya, itu 33%. So kita dapat 66% kesyukuran. And then the balance 34% lagi. Ia datang daripada mana tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian? Datang daripada hati. Hati bagaimana? Hati yang meyakini apa yang kita dapat itu adalah dengan izin Allah. Apa yang kita perolehi itu adalah semuanya daripada Allah, bukan disebabkan kita. So barulah namanya 100% kita bersyukur. Tapi banyak orang tuan-tuan dan puan-puan, dia syukur banyak sekadar di lisan. Syukur pada perbuatan ni macam mana? Mesti lagi banyak solat. Syukur dengan perbuatan kita mula berhijrah, menutup aurat dan sebagainya. Kita akan perbaiki diri. Barulah namanya syukur. Kemudian hati meyakini. Kalau sekadar lisan saja tapi masih lagi buat maksiat, oh syukurlah kita dah masuk dah bulan Safar ni, habis bulan Muharram. Syukur macam mana tu? Syukur adakah sekadar di lisan saja ataupun bagaimana? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang syukur ini luar biasa. Sebab syukur ni kalau kita lihat dia punya level, dia duduk di atas. Ya. Contoh kalau kita lihat bila kita ditimpa musibah. Ditimpa musibah, dituntut kita supaya kita bersabar. Tapi sabar ni ada tingkatan-tingkatan dia. Ramai orang boleh bersabar tapi dia tidak redha. Dia tidak berlapang dada dengan Tuhan. Saya sabar ni. Tapi orang kata sabarlah puan ya, Allah uji gini. Awak cakap senanglah tapi saya menanggungnya. Betul. Seolah-olah dia tidak redha, tak berlapang dada dengan Allah Ta'ala. Jadi syukur sabar itu bila ditimpa dengan ujian, musibah dan sebagainya, maka dituntut sabar. Sabar duduk paling bawah sekali. Orang yang lebih baik sabar dia mula redha. Kan tak semua orang yang sabar itu redha. Dan ada sebahagian orang yang dia sabar dan dia redha. Dan ada lebih tinggi daripada redha itu, makam redha, iaitu bukan sekadar dia redha, bahkan dia syukur pula. Ini yang payah ni. Dia ujian datang, dia pun sabar. Bukan sekadar sabar, dia redha. Bukan sekadar redha, bahkan dia syukur dengan ujian itu tersebut. Ini makam orang soleh ni. Makam ini bukan biasa-biasa ni, orang yang hebat ni. Makam diuji, syukur. Alhamdulillah, Allah uji aku kerana Allah sayang aku. Ini ya, ini makam Nabi SAW, sabar, bukan sabar tapi syukur. Yang paling bahaya lagi tuan-tuan dan puan-puan, bila diuji dengan ujian, sabarnya pun tak ada, redha pun tak ada, apatah lagi syukur pun tak ada. Ini paling teruk, namanya kufur. Habislah. Kalau kufur, ya diuji kufur. Na'udzubillahi min zalik. Diuji dengan kemiskinan, dia kufur. Ini yang kita bimbang. Ada benarnya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir orang yang fakir itu jadi dia kufur. Na'udzubillah min zalik. Ada benarnya.
Sebab bila kita ditimpa dengan ujian kefakiran, maka kita menyalahkan Tuhan, dah aku tak percayalah. Aku buat apa selama benda ni pun, tapi Tuhan tak tolong aku. Kufur kita. Wallahu alam sebagai mukaddimah ni. Alhamdulillah. Ustaz Ya. memberikan tadi syukur daripada 3 perspektif. Syukur dari segi lisan, syukur dari segi perbuatan, amal, dan syukur dalam hati, maknanya niat dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita harap para penonton yang menyaksikan program ini, kita ada 3 tu tuan-tuan dan puan. Niatnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sayang Allah, kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sayang sebab itu kita bagi masa, kita bagi wang ringgit kita bagi perjuangan untuk perjuangan, mujahadah sikit untuk menggambarkan syukurnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita tengok macam mana Nabi Muhammad dan para sahabat menggambarkan syukurnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka beri kepada agama, apa yang mereka beri kepada Allah, apa yang mereka beri kepada umat, tuan-tuan, dibandingkan dengan kita yang ada semua. Nabi Muhammad dan para sahabat tak ada semua, tuan-tuan, tak ada semua. Makan tu kadang-kadang berbuka puasa, kurma atau tamar tu sebiji bagi 2. Kadang-kadang sebiji bagi 4. Seorang dapat 1/4, minum air kosong. Itulah berbuka, itulah iftar mereka. Tetapi macam mana perjuangan, macam mana jihad mereka. Ini tuan-tuan. Jadi itu yang perbuatan yang dilakukan oleh mereka atas nama syukur pada Allah. Syukur atas apa? Ini syukur atas apa? Tuan-tuan, syukur kerana berniaga maju. Tuan-tuan, syukur kerana isteri kita alham cantik. Tuan-tuan, syukur kerana anak kita berjaya, SPM semuanya dapat markah yang paling tinggi sekali. Tuan-tuan, syukur kerana bapa mentua kita, tuan-tuan, alhamdulillah, baru dah kena COVID, sihat nampaknya, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita perlu mengadakan kenduri kesyukuran, baca doa kesyukuran dan sebagainya. Itu yang biasa. Tapi ada satu syukur yang kita nak ulas pada pagi ini. Ustaz, Imam Muda kita akan ulas. Syukur kerana Allah beri kita hidayah. Syukur. Allah bagi kita hidayah, tuan-tuan. Masya Allah, besarnya hidayah. Dengan hidayah kita merasakan keagungan Allah. Dengan hidayah kita rasakan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dengan hidayah kaki kita mudah melangkah ke masjid, ke surau. Dengan hidayah mata kita nak memandang yang baik-baik. Dengan hidayah telinga kita nak mendengar yang baik-baik. Dengan hidayah hati kita, tuan-tuan, berdetup-detup untuk bercerita yang baik saja. Dengan hidayah kita hendakkan seluruh bikinan badan kita, daripada rambut sampai ke kaki kita, untuk melakukan kebaikan untuk diri, untuk keluarga, untuk insan sejagatnya, insya-Allah. Itulah hidayah. Dengan hidayah, tuan-tuan dan puan, kita membaca Al-Quran boleh menitiskan air mata. Dengan hidayah kita merasakan keagungan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh menggoncang dada kita, tuan-tuan dan puan, boleh menggoncang seluruh bikinan tubuh badan kita, kerana hidayah sudah dimasukkan dalam diri kita. Macam mana Ustaz kalau kita cerita syukur? Syukur Ustaz dapat hidayah. Syukur saya dapat hidayah. Perhatikan tuan-tuan dan puan, seemingly, kerana zahirnya. Ada orang kita tengok, alhamdulillah, umur dah sampai 70, tapi tak melangkah ke surau lagi. Rumahnya sepelawung daripada surau. Ada orang tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, kereta rumah dia, 9 biji kereta rumah dia. Tapi tak ada satu pun yang di start pagi-pagi untuk melangkah, untuk ditujukan kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tuan-tuan dikelilingi orang-orang ilmu, majlis-majlis ilmu keliling. Majlis ilmu wanita, isteri dia tak ada juga. Majlis ilmu untuk remaja, anak dia tak ada juga. Majlis ilmu untuk masyarakat, dia pun tak ada juga. Ini mungkin tanda-tanda zahir. Tanda-tanda zahir yang nampaknya hidayah belum lagi mengetuk pintu hati mereka. Apa artinya syukur kerana kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sila Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya. Syukur diberikan hidayah. Ini yang paling mahal ni. Kan? Sebab apa? Sebab setiap kali kita solat pasti kita akan baca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu ada satu ayat yang mana kita mohon hidayah daripada Allah. Ini semua orang tahu dah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apakah makna jalan lurus ni? Tuan-tuan dan puan. Makna jalan lurus ni ialah kata Syekh Ali As-Sabuni, ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan pada satu ketika saya pernah hadir kuliah beliau, dia tanya pada audiens yang datang, "Ma makna siratal mustaqim?" Apa makna siratal mustaqim? Jadi macam-macam jawapan keluarlah, ya. Kemudian dia pun jawab persoalan itu, dia kata, makna siratal mustaqim itu iaitu huwal Islam, katanya.
Maknanya bila kita, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa makna jalan lurus ni? Iaitu Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang dibawa oleh Nabi SAW yang berpandukan, yang selari daripada Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita bawa Islam tidak selari dengan Quran dan hadis Nabi, itu ada masalah. Ya, ada orang ramai yang Islam, IC-nya Islam, ya, IC-nya Islam. Mana lagi tanda Islam sebab namanya bin, kan? Binti. Kita katalah ini Islam tadi. Ya. Kita dilahirkan sebagai Islam. Tapi kadang-kadang kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Allah. Sebab tu kadang-kadang orang yang benar-benar menghargai hidayah Allah ini ialah mereka yang sukar mendapat hidayah Allah. Dan kita tuan-tuan daripada kecil Allah bagi hidayah Islam. Tapi kadang-kadang kita lupa tentang nikmat tersebut. Sebab apa? Kita rasa selesa dengan aku ni dah Islam dah. Ya, Islam dah agama yang Allah redai. Dan yakin sungguh kita masuk syurga. Padahal kita pun tak tahu lagi. Ya, sebab tu saya melihat Datuk dan tuan-tuan dan puan, saya melihat orang yang benar-benar menghargai Islam ni ialah mereka yang baru dapat hidayah. Ya. Contohnya ya, dia umur 40 tahun baru dapat hidayah Islam. Dia ni sangat hargai. Ya. Dia sangat hargai. Ada satu kisah Datuk saya nak ceritakan. Ini kisah ahli tasawuf lah. Ada satu kumpulan pedagang pelayaran Islam, ya, Muslim lah. Pelayaran ni dia di kalangan ahli-ahli pelayaran ni semua di kalangan ahli sufi. Dia orang belayar naik kapal dalam perjalanan dalam mengharungi lautan yang bergelora, tiba-tiba angin ribut kencang dan sebagainya, lalu membawa mereka ni singgah di satu pulau. Ya. Kemudian bekalan makanan pun dah habis semua, ya, maka terdamparlah mereka ke satu pulau. Dan pulau tu tak ada siapa-siapa pun, melainkan ada seorang saja di pulau tu. Ya. Maka berjumpa dengan seorang hamba Allah tersebut yang penghuni pulau tersebut, dan penghuni pulau ini sedang menyembah berhala, sembah Tuhan dia. Maka ahli sufi ini tanya pada si penghuni pulau ni, kamu sembah apa tu? Ya. Oh, saya sembah Tuhan saya. Dialah yang memberikan saya makan minum, dialah yang memberikan saya segala-galanya. Maka ahli sufi ni, para alim ulama, dia kata apa? Bukan, ini bukan Tuhan kamu dan bukan Tuhan kami. Habis tu siapa Tuhan aku dan Tuhan kamu? Maka si ahli sufi, alim ulama, dia kata apa? Tuhan kami, Tuhan kita ialah Allah. Apa buktinya? Biasalah kalau orang yang tidak kenal Islam, dia akan minta bukti. Apa buktinya yang kamu kata Tuhan kita ini Allah? Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, maka dibacakan ayat suci Al-Quran kepada si penghuni pulau ni. Maka dibacakan ayat Al-Quran. Bila dibaca Al-Quran itu, maka menyentap jiwanya. Dia kata, Masya Allah, dia kata, luar biasa ayat yang kamu bacakan ini. Yang mana aku tak pernah dengar. Ya, dia kata, kalau ayat-ayat kata-kata yang indah ini, yang kamu bacakan ini, pasti ada mukallimnya. Pasti ada yang tuan empunya kata-kata. Contoh kita petik ya, kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, ya. Begitu kalau kita kata tokoh-tokoh cendekiawan barat, okey, kata Stephen R. Covey lah. Tapi dia ada ke? Tak ada dah. Kata-katanya ada. Kata Tuan Guru ni Aziz Nikmat, kata Tok Guru bini. Maknanya perkataan tu, kata-kata tu yang indah itu pasti ada empunyanya. Tuan dia tu ada. Siapa tuan dia? Siapa empunya badan yang berkata demikian? Sebab apa? Kata-kata itu pasti ada mukallimnya, ada tuan empunyanya. Maka begitu kata si penghuni pulau ni. Hebat sungguh kata-kata ayat yang kamu bacakan. Pasti ada mukallimnya. Siapakah mukallimnya? Siapakah tuan empunya kata-kata ini? Maka si alim ulama' dia kata apa? Kata-kata ini adalah kalam Tuhan. Kalamullah katanya.
Maka dengan sebab keterujaannya mendengar ayat suci Al-Quran, lalu dia pun masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, tuan-tuan, ya, maka alim ulama ni ajarkan dia tentang solat dan sebagainya. Bila mana perpisahan, ya, sudah sampai kepada waktunya untuk berpisah, maka alim ulama ni, ya, memberikan sedikit wang, sedikit keperluan, sedikit sumbangan kepada si penghuni pulau ni. Kami bakal meneruskan pelajaran kami dan kami ditinggalkan kamu sedikit hadiah, ya, sumbangan dan sebagainya. Kata si penghuni pulau, aku tak perlukan semua benda ni. Aku tak perlukan semua benda ni. Kenapa? Kerana, tuan-tuan, tengok dia kata apa ni? Ini yang penting ni. Dia kata apa? Kerana dahulu setelah puluhan tahun aku menyembah Tuhan berhala ini, aku masih dapat makan dan minum. Tuhan masih lagi memberikan aku oksigen dan sebagainya. Dalam keadaan aku tidak kenal Tuhan. Dalam keadaan aku jauh daripada Tuhan sebenar. Tapi dia, Allah Ta'ala, masih memberikan aku makan dan minum. Apatah hari ini, aku telah kenal Tuhanku siapa, yakni Allah, dia kata. Maka aku lebih yakin daripada sebelumnya. Lebih ku yakin siapakah, di mana sumber rezekiku, siapakah Tuhanku, siapakah pemilik alam ni, Allah. Maka aku tak perlukan sumbangan daripada kalian sebab Allah yang bersama dengan aku. Tuan-tuan. Itu saya kata orang yang bila dia dapat kenal Tuhan dalam keadaan dia jahil, dalam keadaan dia tidak kenal sebelumnya, so tiba-tiba Allah bagi dia pintu hidayah. Masya Allah. Fudail bin Iyad contoh kan. Fudail bin Iyad. Oh, apa kebaik, apa nama, semua benda dibuatlah, ya. Bunuh orang, merompak, ya, samsing, tuan-tuan. Tapi setelah Allah bagi dia hidayah, Masya Allah, jadi wali Allah. That's why kita sepatutnya, saya sepatutnya kita lebih menghargai Islam, yang lebih menghargai hidayah Allah, syukur banyak-banyak. Sebab kita dah dilahirkan sebagai seorang Muslim, mak ayah kita Islam, syukur. Tapi syukur kita sepatutnya lebih daripada orang yang baru dapat hidayah Allah. Kadang-kadang kita tahu, baguslah selebriti ni dah berhijrah, menutup pakaian. Saya tengok banyak, alhamdulillah ni, ramai pelakon-pelakon selebriti. Alhamdulillah, ya, mereka telah berhijrah, ya, isteri-isteri mereka telah mula berhijab. Mereka menghargai, tuan-tuan. Ya. Kalau mereka solat tu, Masya Allah, lebih khusyuk daripada kita. Sepatutnya kita yang dah kenal Islam, yang dah kata daripada kecilnya, sepatutnya lebih mensyukuri hidayah Allah Ta'ala ini, ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi ya, tentang cerita tadi, macam mana seorang yang tinggal di pulau berseorangan, tuan-tuan, berjumpa dengan orang sufi tadi disebutkan, akhirnya memeluk Islam, Masya Allah, tuan-tuan. Inilah hidayah yang perlu diusahakan. Maknanya orang sufi dia tadi mengusahakan. Tapi tuan-tuan, hak mutlak untuk menjatuhkan hidayah dalam hati kita, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu boleh usahakan, sungguh-sungguhnya kamu boleh usahakan orang mendapat hidayah, tapi kuasa penentu kepada menjatuhkan hidayah dalam hati-hati insan ialah kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, komponen yang penting untuk hidayah ni, komponen yang penting, syukur ni. Kita, tuan-tuan, para penonton sekalian, kita bercerita tentang syukur kita. Syukur ada Islam, dan kemudian kita pergi berpindah tadi, syukur kerana diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan hidayah ini diusahakan. Mekanisme mengusahakan tu, ada institusi dalam Islam. Taubat itu institusi. Maka tuan-tuan, untuk mengusahakan manusia mendapat hidayah, yang menjatuhkan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Usaha itu dibuat oleh manusia-manusia macam saudara, macam saya, tapi institusinya namanya dakwah. Dakwah inilah namanya dakwah, menyuruh manusia kepada kebaikan. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Menyuruh kepada manusia enjoining goods and forbidding evils. Menyuruh manusia supaya melakukan yang baik dan menggugurkan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi itu tuan-tuan, usaha, maknanya usaha kita. Usaha. Nama Nabi Muhammad SAW, tengok macam usaha Nabi. Usaha Nabi untuk memberikan umat mendapatkan hidayah. Yang ada harta memberikan harta. Kita tengok Abdul Rahman ibn Auf. Kita tengok Osman ibn Affan. Kita tengok Abu Bakar Siddiq. Kita tengok Umar ibn Khattab. Mereka ni adalah
orang-orang yang di depan. Kalau sebut sedekah, mereka orang yang di depan. Sebut infak, mereka orang yang di depan. Sebut wakaf, mereka orang yang di depan. Sebut memberi sumbangan dalam bentuk apa pun, mereka didapati orang yang paling di hadapan sekali, tuan-tuan dan puan. Dan itu satu hal. Satu hal lagi, para penonton dan hadirin sekalian, bagi mereka, tuan-tuan dan puan, menjalankan satu tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas ini tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan dan puan, inilah tugas khalifah Allah. Semua tuan-tuan, para penonton dan sukan lelaki-lelaki atau perempuan kecil, besar, tua dan muda, asalkan dia mukallaf, asalkan dia sudah akil balik, tugasnya ialah mendakwahkan agama Allah Subhanahu. Inilah tugas hakiki yang diberikan kepada Hasan Ali. Inilah tugas hakiki yang diberikan kepada Imam Buddha Hasan Adli. Inilah tugas hakiki yang diberikan kepada Ustazah Syaurah Isa. Inilah tugas hakiki yang diberikan kepada para penonton yang sedang menyatikan ruangan ini, insya-Allah. Apa tugas hakiki, tuan-tuan? Bukan doktor, bukan medical doctor, bukan professional, bukan corporate person, bukan managing director, bukan pengarah, bukan manager, bukan general manager, bukan pengusaha ladang, bukan pengusaha sawah, bukan pengusaha pertanian, bukan pengusaha perikanan. Itu tuan-tuan, itu dunia. Tapi tugas yang diberikan kepada tuan-tuan, inilah tugas abadi yang mesti tuan-tuan zahirkan, yang mesti tuan-tuan hidupkan. Apa tugasnya? Tugas khalifah Allah ialah mendakwahkan, antaranya mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak dakwah, tuan-tuan dan puan? Korban. Salah satu ciri dakwah itu ialah mengkorban. Korban harta, korban tenaga, korban pemikiran, korban peluh, korban keringat, korban keselesaan, korban meninggalkan isteri dan anak-anak. Dan yang besar sekali, tuan-tuan dan puan, yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, mengorbankan nyawa mereka untuk menentukan umat Muhammad dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup dengan la ilaha illallah, besar dengan la ilaha illallah, remaja dengan la ilaha illallah, dewasa dengan la ilaha illallah, tua dengan la ilaha illallah, dimatikan perkataan terakhir hasil daripada usaha dakwahnya, dimatikan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz komen sikit tentang usaha dakwah dalam kehidupan umat ini, Ustaz. Sila, Ustaz. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Usaha dakwah ya. Bila kita sebut tentang usaha dakwah ni, dia perkara yang orang kata apa? Menjadi tanggungjawab pada kita semualah. Ya. Sebab dakwah ini adalah tugas kita semua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu itu akan dipersoalkan tentang kepemimpinan kamu. Paling kurang pun ibu ayah sekalian, dakwah kita kepada diri kita sendiri. Ya. Paling kurang kita dakwah pada diri kita sendiri. Sebelum kita dakwah pada orang lain, so perlu juga kita melihat diri kita sendiri. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah takkan ubah nasib satu kaum itu melainkan kaum itu yang mengubah hidup mereka sendiri. Jadi ulama mufassirin menafsirkan hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bi anfusihim tu dengan diri kamu. Kamu yang kena ubah nasib diri kamu, hidup kamu. Bermakna itu adalah usaha mengubah diri untuk kita dakwah pada orang lain. Usaha dakwah ni perlu, ya. Sebab Allah nak tengok kita macam mana. Tapi dalam masa yang sama jangan lupa pada diri kita. Bermula ma bi anfusihim itu adalah maknanya jiwa kita, hati kita kena bersih. Dalam kita nak dakwah pada orang, hati kita perlu dibersihkan. Kerana apa? Hati yang bersih itu bila bercakap, bila kata-kata keluar daripada seorang individu yang memiliki hati yang bersih, kata-katanya mudah menusuk kalbu. Kata-katanya mudah didengari. Kata-katanya, ajakannya itu mudah diterima oleh orang mad'unya. Tapi seorang da'i, bila mana du'a ataupun da'i itu, dia berkata-kata bukan daripada hati yang bersih,
maka sukar untuk orang menerimanya. Sebab hidayah ni milik Allah, dia hati ke hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. That's why Nabi SAW berfirman, bersabda dalam sebuah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan kamu ataupun dengan kekuasaan yang kamu ada. Kalau kamu tak mampu, maka ubahlah dengan lisan kamu. Kalau kamu tak mampu juga, ya, maka cegahlah dengan hati kamu. Itulah selemah-lemah iman. Bermaksud dakwah ini adalah usaha semua orang. Tengok satu kemungkaran yang berlaku. So bagaimana kita nak membetulkan ataupun bagaimana usaha kita nak menegur mereka atau nak mengubah keadaan itu. Kita tak boleh nak ubah, tapi kita bagaimana usaha kita. Sebab tu Nabi kata kalau tak mampu dengan tangan, maka dengan paling tidak dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Cuma dalam bab usaha, kita sebut usaha dakwah ni, ya Datuk dan Ibu Ayah sekalian, dakwah ni kadang-kadang dia perlu kreatif. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Ajaklah mereka dengan sabili rabbika bil hikmah, dengan jalan yang dengan hikmah. Hikmah ni jangan kita terjemah sebagai hikmah ni dengan lemah lembut, tidak. Adakah dengan kekerasan itu tidak hikmah? Banyak orang kata, oh, apa ni kasar benar cakapnya kan. Apa ni jerit-jerit ini. Ya, apa ni marah-marah ni. Adakah dengan kemarahan itu tidak hikmah? Tak. Hikmah ini boleh jadi dalam bentuk kelembutan. Hikmah itu boleh juga dalam bentuk kekerasan ataupun sedikit ketegasan. Ya. Tengok pada keadaan. Nabi Muhammad SAW ada ketika Nabi dengan kelembutan. Ada ketika juga Nabi dalam keadaan agak keras. Adakah kekerasan itu tidak berhikmah? Tak. Ya. Sebenarnya hikmah itu dengan cara yang sesuai dengan mad'u kita. Contohnya, contoh simple tuan-tuan dan puan. Saya bagi contoh macam ni. Katakanlah kita di pejabat. Kita contohlah kita dekat pejabat, ya, meja kita sebelah ni meja kawan kita, office mate kita. Kita ni suka beli biskut. Contohlah kan, biskut apa? Biskut chips more contoh kan. Biskut chips more tu yang biasa orang tahulah, chips more. Kita suka makan biskut tu. Ya. Kawan sebelah ni dia suka mencuri chips more kita. Ya. Setiap kali kita pergi toilet je ataupun pergi jumpa bos je, hilang biskut chips more atas meja kita. Kemudian kita pun cari siapalah mencuri ni kan. Tengok-tengok satu hari kita cuba intai-intai, tengok-tengok, oh rupanya kawan meja sebelah aku yang mencuri. Bagaimana kita nak cegah kemungkaran tu? Bagaimana kita nak dakwah? Ya? Bagaimana kita nak mencegah? Maka kalau nak guna kekerasan tak sesuai, nak cakap karang gaduh ataupun berbahasa muka padahal dia duduk sebelah meja, malu menjatuhkan aib dia contohnya, apa nak buat? So dekat sini perlu kepada orang kata kreativiti. So macam mana caranya? Menggunakan tangan. Ya, cegah dengan tangan. Tangan ni bukan caranya macam mana? Antara usahanya, antara caranya, esok kita beli chips more tu tuan-tuan dan puan, kita belilah 2. Selalu ni kita beli 1, tapi kali ni kita beli 2. Kita dah tahu kawan kita tu suka makan chips more. So kita beli untuk dia. Hadiahkan untuk dia. So esoknya kita datang office, sebelum kawan tu sampai office, kita letak 1 chips more atas meja dia. Bila dia sampai tengok, oi, maknanya kawan yang duk curi selalu tu dia dah perasan kawan sebelah dia ni sudah mengetahui dialah yang mencuri. Maka dengan cara sendirinya dia akan malu untuk mencuri lagi. Sebab kawan sebelah tu dah hadiahkan dia chips more. So tanpa disedari, dia mula tidak mencuri sebab dia sudah malu. Dalam keadaan begitu, dia taklah terasa malu sangat. Sebab apa? Kawan sebelah ni buat macam biasa kan. Ini aku hadiah saja, aku beli chips more ni, dia hadiah kat kamu, saya akan bagi kat kawan-kawan lain juga. Dalam keadaan tu dia mungkin agak terasa dan mungkin dia
perasan yang kawan dia sudah mengetahui perbuatannya selama tu. Itu cara orang kata dakwah dalam bentuk mencegah kemungkaran dalam keadaan perlu kepada kreativiti. So jangan kata nak dakwah ni mesti dengan pergi jumpa dia dengan cakap gitu. Sekarang tak sesuai juga ya. Sebab tu pepatah Arab mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatibun nas ala qadri uqulihim. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Cakap dengan orang ni, dengan mendoa ni perlu lihat kepada tahap akal mereka. Tengok background dia. Dia ni pendidikannya macam mana. Dia ni ada segi backgroundnya macam mana. So sesuai dengan keadaan dia. Kadang-kadang kita nak jumpa dengan dia ni orang yang educated. So kita takkan nak guna bahasa-bahasa yang biasa. Tak sesuai dengan tahap akal dia. Bila kita jumpa dengan kita ni orang yang ada educated pula, jumpa dengan mad'u kita ni orang-orang kampung, orang pedalaman, takkan nak guna bahasa yang tinggi. Tak sesuai. Ya? Bila kita berbicara dengan anak-anak remaja, dengan budak-budak kecil, kanak-kanak, takkan kita nak gunakan bahasa-bahasa yang tinggi. Tengok Nabi SAW. Nabi juga menggunakan bahasa yang selaras dengan akal mereka. Contoh Nabi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu tu Ibnu Abbas ni usianya lebih kurang sekitar 10 tahun, 11 tahun. Kanak-kanak lagi. Ya? Naik unta dengan Ibnu Abbas. Dan ketika itu Nabi kata, ya gulam, ya, inni u'allimuka bikalimatin. Aku nak sampaikan kamu beberapa nasihat. Tengok kata Nabi. Yang pertama apa? Ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, Allah jaga kamu. Ulama mensyarahkan makna ayat itu, kata-kata Nabi itu maknanya ittaqullah. Tapi kalau Nabi gunakan bahasa, wahai budak, wahai anak kecil, bertakwalah kamu pada Allah. Dia tak faham apakah makna takwa. Tengok Nabi pun sudah menggunakan bahasa, laras bahasa yang betul. Kamu jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. So dia akan faham, oh kalau aku jaga mak ayah aku dengan baik, pasti mak ayahku sayang aku. Begitu Allah, kalau kita jaga Allah dengan baik, sedangkan Allah tak perlu dijaga pun. Cuma kata-kata itu sesuai untuk kanak-kanak. Sekarang dia boleh faham, oh kalau begitu, dia nampak kalau aku jaga buat baik dengan mak ayahku sayang aku. Maknanya kalau aku buat baik dengan Tuhan, Tuhan mesti sayang aku. Dia faham macam tu. So ulama kata makna ihfazillah yahfazka itu ialah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, tapi tak sesuai dengan kanak-kanak. Jadi begitu dalam kita dalam usaha dakwah ni, yang pertamanya perlu lihat kepada siapa mad'u kita. Bagaimana bahasa laras komunikasi yang sepatut kita guna. Ya, kalau kita dakwah di Jepun, saya pernah pergi Jepun. Ya, dan dekat sana dia kata orang nak dakwah kat Jepun, pernah seorang hamba Allah ni dia Muslim datang Jepun nak dakwah di Jepun, nak dakwah dekat Jepun. Ya, bawa cerita tentang hidayah, tentang Islam sebagainya. Orang Jepun tu kata apa tuan-tuan dan puan kepada si Muslim ni? Kenapa aku nak kena masuk Islam? Dia kata. Ya, sebab aku lihat kami lebih baik daripada orang Islam. Jam juga dia buatnya kan. Kami lihat kebersihan kami lebih baik daripada negara-negara Islam, dia kata. Negara kami lebih bersih daripada negara Islam. Lagi dia kata apa? Kalau nak kata dari segi masa, dia katakan kami lebih baik dari segi masa daripada orang Islam, katanya. Kena juga pada saya tu kan. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina. So nak cerita apa? Dari segi adab, disiplin, kami lebih berdisiplin daripada orang Islam. So kamu nak cerita tentang Islam, kenapa kami nak masuk Islam? Sebab kami rasa kami lebih baik daripada orang Islam. Jam juga tu tanya. Sebab tu ya, kami bersembang dengan kawan-kawan yang ada di Jepun ni, kalau nak berdakwah pada mereka, kita kena jadi orang Jepun dulu. Jadi orang Jepun dulu baru boleh mudah nak dakwah pada mereka. Ya, jadi ceritanya betul lah kata pepatah Arab, dakwah tu ikut pada tahap akal mereka. Ya, wallahu alam. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, ya, alhamdulillah kita dah dengar daripada Imam Muda Ustazah Syaurah tidak dapat menghadirkan diri pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, tapi Imam Muda dah cover dengan baik, tuan-tuan. Apa kita cerita tadi? Kita asalnya bercerita mengenai syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah, tuan-tuan, bersyukur. Syukur pasal apa, tuan-tuan? Kita ada Islam. Kita ada Islam. Lahir sebagai seorang Islam,
besar sebagai seorang Islam, remaja sebagai seorang Islam, dewasa sebagai seorang Islam, tua sebagai seorang Islam, dan dimatikan sebagai seorang Islam. Syukur, 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 syukur. Okey, bila kita sebut syukur tadi tuan-tuan, ya, nak menggambarkan syukur ni, kita kena bekerja untuk agama Allah. Bantu agama Allah. Tuan-tuan, bantu agama Allah. Agama Allah tidak berfungsi dalam rumah kita. Agama Allah tidak berfungsi dalam masyarakat kita. Agama Allah tidak berfungsi di masjid kita. Agama Allah tidak berfungsi di surau kita. Agama Allah tidak berfungsi dalam masyarakat kita. Agama Allah tidak berfungsi di kalangan anak-anak muda kita. Allah tuan-tuan, siapa yang nak buat kerja ni? Nak tunggu Nabi? Nabi dah tak ada. Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi. Kalau dunia ini diadakan umur sampai 1000 tahun atau 1,000,000 tahun lagi, tak akan tumbuh lagi, tak akan hidup lagi, tak akan didatangkan lagi seorang Nabi. Nabi Muhammad adalah pengakhir kepada the chain of prophetic tradition tu. Nabi Muhammad yang terakhir. Jadi siapa nak sambung ni? Abu Bakar Siddiq sudah sambung. Umar ibn Khattab sudah sambung. Osman ibn Affan sudah sambung. Zaid bin Sabit sudah sambung. Abdul Rahman bin Auf sudah sambung. Okey, zaman kita ni tuan-tuan, abad ke-21 ni, hari ni tuan-tuan 28 dan Muharram 1443 Hijriah ni, siapa nak sambung? Kemungkaran di sekeliling kita, kemungkaran. Dalam rumah kita pun kemungkaran. Siapa? Umar ibn Khattab nak ketuk pintu rumah kita, Umar Khattab sudah tidak ada. Tuan-tuan, Zaid bin Sabit nak ketuk pintu rumah kita, dia pun dah tak ada. Abdullah bin Mas'ud nak ketuk pintu rumah kita, dia pun tak ada. Siapa yang nak ketuk pintu rumah kita? Anak-anak kita lah, diri kita lah. Pintu rumah sahabat-sahabat kita, kita ketuk dengan hormat. Dan itu, wajadilhum billati ahsan. Kita mestilah dengan bahasa yang baik bercakap dengan mereka dan sebagainya. Ketuklah, 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 ketuklah. Semoga dengan kita ketuk pintu dia dengan bagi salam, terketuklah hati dan jiwa mereka, tuan-tuan dan puan. Inilah dakwah. Masya Allah, tuan-tuan dan puan, inilah dakwah. Saya tadi, tuan-tuan, subuh tadi diminta teman-teman di surah Al-Furqan. Sebelah UPM ni, sebelah UPM. Dengan masjid pun sebelah masjid UPM, surah Al-Furqan. Dia minta saya bagi sikit dalam beberapa minit sebelum saya bersiaran ni, tuan-tuan. Kami bersubuh di situ dan saya bagi tazkirah. Tazkirah saya pun lebih kurang mengenai syukur dia. Syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan. Alhamdulillah nampaknya. Tapi tuan-tuan, saya nak menyebutkan begitu ramai. Saya tengok ni kawasan ini, taman ini, tuan-tuan, taman ini, saya tengok kereta banyak, saya tengok rumah banyak. Tapi yang hadir, tuan-tuan, ialah subuh dah dibenarkan di Selangor ni 50 orang, tuan-tuan. Tapi tadi tak adalah, tuan-tuan. Tak ada 50 orang. Tak ada. Dalam keadaan tengok orang mati, dalam keadaan tengok orang sakit, dalam tengok orang ICU kerana COVID, tapi tak buka lagi pemikiran, tak buka lagi pintu hati kita, kebanyakan daripada kita, tuan-tuan. Inilah yang kita usahakan. Inilah, tuan-tuan, saya usahakan. Inilah saya usahakan. Cara online saya usahakan. Dan tuan-tuan usahakan. Teman-teman saya, cara kita fizikal, kita usahakan. Cara mental, kita usahakan. Cara intelektual, kita usahakan. Apalagi, tuan-tuan? Cara, tuan-tuan, insya-Allah, cara pemikiran kita usahakan. Tuan-tuan, inilah yang kita usahakan. Ini namanya dakwah. Mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada usaha yang paling murni, tuan-tuan, yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan diwariskan kepada kita ialah mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama itulah, tuan-tuan, kita anggap sangat kita anggap semua orang sebelum mati pastikan tuan-tuan sudah memainkan peranan sebagai pendakwah. Dalam keadaan apa pun, sikit pun sikitlah, ukuran kecil pun ukuran kecil lah, ukuran keluarga pun ukuran keluarga lah. Tetapi mulut kita yang Allah bagi, lidah kita yang Allah bagi, mata kita yang Allah bagi, telinga Allah kita yang Allah bagi. Semuanya itu adalah peralatan-peralatan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi agaknya, tuan-tuan puan, mungkin cukup setakat itu. Saya nak bagi tahu saja selepas ni, tuan-tuan, tadi saya bagi tazkirah di surah Al-Furqan namanya, di sini dekat dengan UPM, sebelah UPM ni, tuan-tuan. Dan sekarang saya bersiaran dengan tuan-tuan ni pukul 9 nanti, tuan-tuan. Pukul 9 TikTok, tuan-tuan. TikTok. Imam muda pun ada dalam TikTok dan saya pun ada dalam TikTok. Baru saya tak sampai sebulan lagi, tuan-tuan, dalam TikTok, tapi sambutannya sangat-sangat menggembirakan kita dan menggembirakan. Inilah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pukul 9 nanti, tuan-tuan, live. Pukul 9 live, satu hari 4 kali, tuan-tuan. Pukul 9 live, pukul 5.30 pun live. 9 pagi, 5.30 petang, live. Pagi ini pukul 9 saya cerita mengenai, tuan-tuan, mahkota cinta. Mahkota cinta, mahkota cinta, mahkota cinta. Lepas itu yang videonya pukul 10.30. Pukul 11.30 video
Nama videonya ialah Amalan Kenit Pahala Melangit. Amalan Kenit Pahala Melangit. Biasanya video ni tak lebih daripada 2 minit setengah. 2 minit setengah tuan-tuan, bukan 2 jam setengah, 2 minit setengah. Tuan-tuan. Kemudian tu pukul 5.30 live, saya cerita mengenai tuan-tuan dan puan, insya-Allah beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat, macam mana cara nak mengeluarkan masalah diri daripada masalah. Saya cerita tuan-tuan pukul 5.30 nanti live dalam episod-episod yang berikutnya, saya cerita mengenai ketagihan gadget. Ketagihan gadget. Tuan-tuan tuntunlah, minta anak-anak kita tuntun, minta mak bapak tuntun. Macam mana kita nak keluar daripada ikatan tuan-tuan, daripada ikatan gadget yang mengikat anak kita, tak semayang kerana gadget, tak pergi masjid kerana gadget, tak bantu mak bapak kerana gadget. Tuan-tuan dan puan, kurung diri dalam bilik kerana gadget, sakit tulang belakang kerana gadget, sakit mata kerana gadget. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan pukul 10.30 malam ni tuan-tuan dan puan, video, nama videonya beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara kita mengatasi kesilapan itu. Saya harap tuan-tuan pergilah kepada TikTok, tuan-tuan pergi kepada Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita harap kita dapat berjumpa tuan-tuan dan puan. Saya harap tuan-tuan dapat bersama-sama, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan puan, more paparkan kita punya media sosial tuan-tuan. Oleh kerana saya nak berdakwah tuan-tuan, saya akan menggunakan seluruh yang ada, seluruh channel yang ada, seluruh platform yang ada. Tuan-tuan tengok ya yang dipaparkan, kita ada YouTube, kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Telegram, kita ada TikTok, masya-Allah tuan-tuan. Hampir semua kita nak gunakan semata-mata mendakwahkan agama Allah. Kalau misalnya ada setengahnya macam Instagram dengan TikTok, golongan muda. Golongan yang dewasa sikit misalnya tuan-tuan dan puan Facebook. Golongan yang biasa, yang remaja, yang lebih remaja lagi biasanya YouTube. Jadi kita gunakan seluruh mekanisme yang ada atas nama dakwah, atas nama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan dengan sebaik-baik tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah, larilah tuan-tuan. Mudah saja tuan-tuan lari Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali atau Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah program hari ini apa dia? Tadi surah Al-Furqan, sekarang ni live tuan-tuan bersama dengan Imam Muda Hasan Adli. Ustaz Syaurah tidak ada. Pukul 9 ni tuan-tuan, pukul 9 live dalam TikTok, Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya akan berjumpa dengan teman-teman di kawasan ini tuan-tuan dan puan. Saya meninggalkan rumah, meninggalkan isteri, meninggalkan anak sebentar tuan-tuan untuk kita mendakwahkan agama Allah di kawasan sekeliling UPM, Universiti di Malaysia, di Universiti dulu UPM lah tuan-tuan . Jadi kemudian tuan-tuan dan puan petang ni pada pukul 5.30 insya-Allah itu pun live tuan 5.30 kita cerita mengenai tentang beberapa masalah yang dihadapi, cara kita nak keluar daripada masalah. Yang saya nak cerita pukul 5.30 nanti ialah ketagihan gadget. Dan jumpa malam ni tuan-tuan pukul 7. Pukul 7 malam ni tuan-tuan, pukul 9 malam ni Ustazah Nazirah menggunakan Yayasan Sabha di tuan-tuan menggunakan Facebook Yayasan Sabha. Ustazah Nazirah akan memberikan tuan-tuan namanya Fiqh Hawa, Fiqh Wanita, Fiqh Hawa. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan kita harap tuan-tuan bersama dengan kita paparkan juga pun insya-Allah tuan-tuan kita mengharapkan tuan-tuan dapat bersama-sama dengan kita sijil wakaf kita tuan-tuan. Sijil wakaf untuk mendirikan komplek Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan nampak sijil wakaf RM10 ada, RM50 ada, RM100 ada. Dermalah, infaklah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan katakan tak mampu, dalam tak mampu itu kita menginfak, itulah infak yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kaya baru nak infak, tapi infaklah menjadi kaya. Tuan-tuan, jangan dah kaya baru nak infak, baru nak sedekah, bersedekah, berinfaklah untuk menjadi kaya. Itu dia punya moto dia tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kemudian daripada itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita dah sediakan package yang boleh dituntun oleh anak, isteri, keluarga kita. Yang pertama tuan-tuan, package yang sudah ada, yang sudah siap, yang dibuat oleh teman-teman. Tuan-tuan mengambil masa yang agak lama nak edit video yang panjang tuan-tuan, iaitu Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan dapatkan package ni. Beli tuan-tuan, dapatkan, bukan beli, dermakan kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah. Satu lagi package namanya tuan-tuan Jalan ke Syurga, yang saya rakam lebih daripada 20 siri. Setiap satu siri itu dalam 10 minit tuan-tuan dan puan, insya-Allah boleh ditontonkan kepada anak-anak, kepada keluarga kita, namanya Jalan ke Syurga, Jalan ke Syurga. Pendek-pendek tuan-tuan, 20 minit, 15 minit, 10 minit untuk jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dapatkan itu insya-Allah. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Terima kasih pada Imam Buda. Imam, macam mana kita punya sambal goreng tempe keluaran Imam Buda? Macam mana? Sila sikit. Okay, baik. Sambal tempe Imam, alhamdulillah, sambutan yang cukup baik. Baru ni kami dah pilih 3 orang yang telah menang cabutan bertuah lah sempena Merdeka baru ni. So kita dah bagi hadiah sebanyak RM100 seorang untuk 3 orang. Sudah terpilih lah 3 orang tu, insya-Allah. Tengok pula promosi untuk Merdeka ni, insya-Allah saya akan maklumkanlah di media sosial saya, di Facebook saya lah ya. Itu antaranya lah. Sekarang ni kita berfokus untuk sambal goreng dan sambal tempe, tapi kebanyakannya sekarang ni kita fokus lebih kepada sambal tempe lah ya, sambal tempe Imam tu. Jadi kalau siapa-siapa yang ingin dapatkan boleh dapatkan lah di nombor yang tertera, boleh WhatsApp kat situ, insya-Allah. Alhamdulillah dapat feedback yang cukup baik. Malam tadi pun ada yang message staff saya, dia kata sedap dan sebagainya. Jadi insya-Allah dia nak repeat lagi, boleh dapatkan lah ya. Dengan orang kata dengan projek sambal tempe dapatlah kami bantu orang lain juga ya. Bila Allah bagi kita rezeki, kita nak kongsi juga dengan orang lain, insya-Allah. Jadi bantulah kami untuk kami bantu orang lain juga, insya-Allah. Boleh dapatkanlah ya. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah. Tuan-tuan sudah ada di skrin, tuan-tuan tengok di skrin, tuan-tuan. Masya-Allah. Bukan sekadar sambal goreng Imam. WhatsApp-nya 0129699625, tuan-tuan dapat. Cantik, tuan-tuan. Packagingnya pun cantik, tapi orang yang pegang tu lagi cantik lagi, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah. Mari kita sama-sama raikan, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah. Cukup setakat itu. Tuan-tuan, pagi ni saya summarize kan. Pagi ini kita cerita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pasal apa? Allah berikan kita Islam. Nombor 2, syukur pasal apa kita dapat Islam dan Allah berikan kita hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Okey, yang ketiga, tuan-tuan dan puan, dapat hidayah, kita kena usahakan hidayah ni kepada orang lain. Apa mekanismenya? Dakwah. Dakwah pada diri, dakwah pada keluarga, dakwah kepada jiran, dakwah kepada masyarakat, dan dakwah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia ni, tuan-tuan dan puan. Okey, yang keempat apa kita cerita tadi? Untuk dakwah ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita mesti lakukan dengan istiqamah. Mata kita untuk dakwah, telinga kita untuk dakwah, kaki kita untuk dakwah. Seluruh bikinan tubuh daripada rambut sampai kaki digunakan untuk sebagai peralatan dakwah. Harta kita untuk dakwah, kereta kita untuk dakwah, rumah kita untuk dakwah, intelek kita untuk dakwah, degree kita untuk dakwah. Inilah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya, tuan-tuan, sebagaimana yang disebut oleh Imam Buda tadi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah marilah kita bersama-sama tahun Hijrah 1443, hari 28 hari bulan Muharram, marilah bersama dengan keluarga, anak dan isteri dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, mari kita menjadi insan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insan yang disayangi, insan yang dicintai, insan yang nama kita telah tercatat semuanya. Nama isteri sudah tercatat, nama suami sudah tercatat, nama anak-anak sudah tercatat. Di pintu mana, tuan-tuan? Sudah tercatat nama kita di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada baik daripada saya. Terima kasih Imam Buda. Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa, tuan-tuan, pukul 9 nanti, pukul 9 TikTok. Tuan-tuan pergi switch kepada TikTok, insya-Allah. Tuan-tuan pergi pada TikTok pukul 9 pagi, lepas tu pukul 10.30 pagi, pukul 5.30 petang TikTok lagi, pukul 10.30 malam TikTok lagi, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah, tuan-tuan, siapa yang nak pergi TikTok, jangan lupa, tuan-tuan, follow. Apalagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan akan like, tuan-tuan akan komen, dan tuan-tuan akan copy link, insya-Allah, supaya lebih ramai lagi umat di dunia ini dapat habuan daripada kerja-kerja kita, insya-Allah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah.